Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Rabu Abu. Setiap tahun yang lalu kita dapat berkumpul di gereja St. Christopher dan di cawangan-cawangan gereja St. Christopher untuk menyambut hari Rabu Abu. Kita telah ada kebaktian di gereja St. Christopher dan juga di cawangan-cawangan gereja St. Christopher. Tapi tahun ini sebab masalah COVID-19 kita tak dapat berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu. Sebab di bawah SOP hanya 30 jemaah yang boleh berkumpul untuk satu sesi kebaktian. Dan kita hanya boleh berkumpul dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 petang. Oleh itu kita tak dapat mengadakan kebaktian di cawangan-cawangan gereja St. Christopher. Kita harap tahun depan kita boleh berkumpul di setiap gereja seperti tahun-tahun yang lalu untuk menyambut hari Rabu Abu. Kita terus berdoa supaya kita akan mengatasi masalah COVID-19. Hari ini Pari akan berkongsi tentang puasa. Ini dari hari ini ada beberapa jemaah akan mula berpuasa. Ada dalam disiplin gereja ada bermacam-macam puasa. Tapi dalam gereja kita hanya menggalakkan jemaah untuk berpuasa. Ini adalah ajaran Alkitab. Kita hanya menggalakkan jemaah untuk berpuasa. Beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaah, dia datang untuk melawat padri. Dan dia telah kongsi dengan padri. Dia kata, "Padri, uncle saya, dia telah mengambil keputusan." Dia kata, ini musim Lent, kita tak boleh menonton televisyen. Dia kata untuk keluarga dia lah. Dia kata isteri dan anak-anak dia, mereka tak boleh menonton televisyen. Dan dia juga telah kongsi keputusan dia dengan kakak dia. Kakak dia pun setuju lah. Dan kakak dia pun telah mengambil keputusan supaya anak-anak dia tak boleh menonton televisyen pada musim puasa. Saya tanya jemaah, macam mana dengan kamu? Dia kata, apa boleh buat padri? Ini adalah keputusan uncle saya. Ini adalah keputusan mak saya. Saya tak boleh langgar apa yang mereka telah keputusan mereka. Itu satu cara berpuasa. Kita musim Lent kita tidak akan menonton televisyen. Itu satu cara lah.
Dan saya juga ingat satu yang telah berlaku semasa saya di Banting, semasa saya buat latihan untuk menjadi padri. Masa itu saya masih murid sekolah Alkitab. Dan setiap hari Ahad saya akan mengajar anak-anak Sunday School di gereja itu. Dan satu hari saya telah mengajar mereka tentang puasa. Ada seorang anak di kelas saya, dia kata, "Pastor, kami berpuasa tau." Dia masih kecil. Kami berpuasa. Saya kata, "Macam mana kamu berpuasa?" Di keluarga saya, kami berpuasa hari Selasa dan hari Jumaat. Jadi macam mana kamu berpuasa? Dari pagi sampai malam kami tak boleh makan apa-apa. Kalau lapar, minum air saja. Bukan jus, bukan orange juice, bukan Milo, bukan kopi. Mereka hanya akan minum air saja. Malam baru mereka akan berkumpul, berdoa, selepas itu mereka akan makan. Kita tanya macam mana, bolehkah, boleh tahan tak? Kadang-kadang saya pun lapar lah, pastor, apa boleh buat? Kalau saya makan, kena tangkap, nanti kena pukul. Walaupun dia tak suka, tapi terpaksa. Mungkin untuk ibu bapa itu satu disiplin yang baik untuk anak-anak mereka, nak ajar anak-anak mereka tentang puasa. Ini ada banyak sebab lah. Ada banyak sebab. Kadang-kadang ada yang dipaksa, tapi ada juga yang berpuasa untuk menunjuk kepada orang-orang lain kehidupan rohani mereka. Itu yang kita baca dalam Matius 6. Matius 6 ayat 16. Saya akan baca untuk kamu. Matius 6 ayat 16. Ini tentang berpuasa. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Itu Yesus kata ni Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Tengok. Bila mereka berpuasa, ini kata ni mereka memperlihatkan wajah menderita, macam sedih, macam tak ada semangat. Sebab mereka nak tunjuk kepada orang-orang lain mereka berpuasa. Tujuan mereka ialah untuk menerima pujian daripada manusia, bukan daripada Tuhan. Tujuan mereka berpuasa ialah untuk menunjuk kepada orang-orang lain supaya mereka sedang berpuasa, mereka lebih baik daripada mereka yang tak berpuasa. Mereka lebih suci daripada orang-orang yang tak berpuasa. Maksudnya mereka berpuasa bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kita tak boleh puasa macam itu. Kalau kita puasa untuk menunjuk kepada orang lain betapa suci kita berbanding dengan kehidupan mereka yang tak berpuasa, tak ada keuntungan lah, pahala lah, tak ada. Bila kita berpuasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Macam mana? Saya pernah dengar ada orang yang kata,
bila kita, kalau kamu nak sesuatu, berpuasa dan berdoa, nanti kamu akan dapat. Itu bukan ajaran Alkitab, itu adalah pendapat manusia. Bila saya berpuasa, saya menyerahkan kehidupan saya ke bawah pimpinan Roh Kudus. Saya menyerahkan kehendak saya ke bawah kehendak Tuhan Allah. Saya kata, Tuhan, ini adalah rencana saya untuk kehidupan saya. Tapi saya serahkan rencana saya serahkan kehidupan saya ke bawah kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan memimpin kehidupan saya. Saya nak jadi hamba kepada Tuhan. Itu yang puasa yang tulis, yang bagus, yang baik. Saya kata, Tuhan, saya berpuasa sebab saya nak tahu lebih dalam tentang kehendak Allah. Saya berpuasa sebab saya nak serahkan kehidupan saya ke bawah pimpinan Roh Kudus. Ambillah kehidupan saya dan gunakanlah saya sebagai alat dalam tangan saya untuk kebangkitan kerajaan kamu, untuk kemuliaan nama kamu. Itulah puasa yang baik. Bukan bila kita berpuasa, bukan macam tadi yang Yesus berkata, bukan untuk menunjuk kepada orang. Puasa yang betul ialah bila kita berpuasa, kita serahkan, kita hambakan diri kita ke hadapan Tuhan, dan kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam bahasa English, we submit our will to the will of God. Yang kedua, bila kita berpuasa, kita mesti berdoa. Kalau kita hanya berpuasa, itu bukan satu disiplin rohani, ya. Itu macam diet. Ada orang yang akan kurangkan makanan sebab mereka nak jadi kurus macam padri. Dia kata, saya nak jadi kurus macam padri. Itu bukan tak ada kebaikan rohani. Bila kita berpuasa, kita mesti berdoa. Berpuasa dan berdoa. Dan kita mesti baca firman Tuhan. Dan bila kita berpuasa, kita kata, Tuhan, saya serahkan kehidupan saya. Dan tolong ambil ke Mazmur. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23. Telitilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Dukalah aku dan ketahuilah kebimbinganku. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku, dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya. Itu yang lagi satu tujuan kita berpuasa. Yang pertama, kita nak serahkan kehidupan kita. Yang kedua, kita kata, Tuhan, tunjuklah kepada saya, telitilah saya. Tuhan, tunjuklah kepada saya kalau ada apa-apa dosa dalam hati saya. Kadang-kadang kita pun tak tahu, ada sesuatu dosa dalam hati kita. Tapi kita ingat itu bukan satu dosa. Sebab kita pun dah lakukan buat dosa itu dah lama. Bila buat dosa itu yang kali yang pertama, kita rasa salah. Tapi selepas beberapa kali kita telah buat dosa yang sama, macam sudah jadi satu normal, sudah biasa. Kita pun tak rasa macam itu adalah satu kesalahan di hadapan Tuhan. Atau kadang-kadang semua orang pun buat.
Sebab semua orang pun buat, itu bukan, mungkin kita rasa itu bukan satu dosa. Tapi bila kita baca firman Tuhan, ini musim puasa Lent, bila kita belanja lebih masa untuk membaca firman Tuhan, bila kita serahkan kehidupan kita, Tuhan, tunjuklah kepada saya kalau ada apa-apa kelemahan, kalau ada apa-apa dosa dalam hati saya, supaya saya boleh mengaku dosa-dosa saya dan menerima ampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh sucikan hati saya, Tuhan boleh membersihkan hati saya dengan darah Yesus Kristus, sebab saya nak hidup seperti Yesus. Itu mesti jadi tujuan setiap orang Kristian. Tujuan setiap orang Kristian adalah untuk menghidup seperti Yesus Kristus, supaya dunia boleh lihat kesucian Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh itu, jadi kata, telitilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini musim puasa ini, baca firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Yang kata, Tuhan, tunjuklah saya kalau ada apa-apa dosa dalam hati saya, ajarlah saya tentang kehendak Allah, supaya saya boleh hidup mengikut firman Allah. Oleh itulah ini musim puasa. Kalau kamu berpuasa, puji Tuhan. Walaupun itu bukan satu hukum Allah, kita tak memaksa sesiapa untuk berpuasa. Kalau kamu rasa kamu nak berpuasa, puji Tuhan. Tapi bila kamu berpuasa, berpuasalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan untuk supaya orang boleh memuji kamu, bukan. Kita berpuasa, kita nak datang lebih dekat kepada Yesus Kristus, dan kita mesti serahkan kehendak kita ke bawah kehendak Allah, supaya kita boleh digunakan sebagai satu alat dalam tangan Tuhan untuk kebangkitan kerjaan Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Dia, supaya kita boleh bangkit dan bersinar untuk nama Yesus Kristus. Dan yang last, kita mesti buka hati kita. Dia kata, tunjuklah kepada saya kalau ada apa-apa dosa dalam hati saya, supaya saya boleh mengaku dan menerima pengampunan daripada Tuhan Allah Yesus, dalam Allah Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, dan saya boleh hidup seperti Yesus Kristus. Dan kalau ini adalah tujuan kamu, bila kita menyambut hari Paskah, Easter, kita boleh menyambut hari Paskah Easter dengan penuh makna. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.